serahkan juga kepada Tuhan agar anak-anaknya, menantunya, bahkan cucu-cucunya Tuhan terus memimpin agar boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Tak lupa Bapak, kami menyerahkan juga untuk saudara kami Valdi dan Siska. Sertailah Bapak sepasang suami istri ini, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kau sertai usaha pekerjaan dari Valdi, Kau bimbing senantiasa dia sehingga ada berkat-berkat Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Bersama dengan Siska, bagaimana mengelola dengan baik-baik keluarganya, khususnya untuk Benhat, Brigita dan Brian, untuk bisa dibesarkan dan dididik dan diarahkan dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk studi mereka masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk saudara kita Yance dan juga Chelsea istrinya, dan juga doakan untuk ketiga anaknya Aubrey, Bagaston dan Benedict, agar ketiganya ini juga bisa diarahkan di dalam Tuhan. Dan tak lupa doakan untuk 3 orang saudara kita, ini kakak adik semua, Ibu Chu Shen, dan juga untuk kakaknya Chu Ching, dan juga memenya mungkin Chu Mei, agar Tuhan sendiri yang menyertai mereka bertiga sering beribadah dengan setia di KU2 di gereja kita. Biarlah mereka betul-betul bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam iman dan kerohanian yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua keluarga ini. Bapa, kami bersyukur menyerahkan juga untuk saudara kami Yance Halim dan juga untuk istrinya Chelsea. Sertai dan pimpin ya Papa kehidupan mereka berdua sebagai suami istri dan papa mama bagi ketiga anaknya, yaitu Aubrey, Bagaston dan Benedict. Sertailah Bapa supaya ketiga anak ini bisa terus diarahkan dan diarahkan untuk semakin mencintai Tuhan dan Tuhan bekerja sehingga di dalam diri ketiga anak ini juga tertanam iman, pengenalan akan Tuhan. Lewat juga sekolah minggu di gereja kami. Kau sertai ya Papa Yance dalam tugas pekerjaannya yang seringkali harus pergi ke luar kota, ke berbagai tempat. Kau sertai dan pimpin dia bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan tanggung jawab yang makin besar. Biarlah dia bisa lakukan dengan semakin setia. Dan tak lupa Chelsea, Engkau berikan hikmat juga bagaimana mengelola rumah tangganya dengan baik. Terima kasih ya Papa. Kami menyerahkan juga untuk 3 orang saudara kami, kakak beradik yang boleh setia beribadah di tengah-tengah kami Papa. Sertailah Ibu Chu Shen dan juga Chu Ching dan juga Chu Mei. Kami serahkan kepada Tuhan saja. Biarlah mereka bertiga bisa terus mengenal Tuhan, beribadah dengan setia dan bertumbuh iman dan kerohanian mereka bersama-sama dengan kami dalam ibadah-ibadah kami bersama. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja sedemikian. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan beberapa saudara kami ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersyukur, berterima kasih karena kami percaya Tuhan yang lebih mengenal mereka, Tuhan yang lebih mengetahui kebutuhan mereka, Tuhan yang lebih mengetahui pergumulan mereka. Kiranya ya Bapak, tariklah mereka lebih dekat kepadamu sehingga mereka boleh setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami, kami percaya Engkau akan menjawab pergumulan mereka sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan sendiri akan menyertai dan memimpin kami mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari Esther silakan ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca Mazmur 44. Mazmur 44 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin dulu, ayat 4 sampai ayat 9. Ya, mungkin ayat 3 ya yang Mandarin. Ayat 4 sampai 9, kalau dalam bahasa Mandarin mungkin ayat 3 sampai 8 ya. 第3节，因为他不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜，
乃是靠你的右手、你的膀臂和你脸上的亮光，因为你喜悦他们。神啊，你是我的王，求你出令使雅各得胜。我们靠你要对倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人。因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。唯你救了我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧。我们终日应神夸耀，还要永远称谢你的名。 Ya, ayat 18 sampai 22 saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 18 sampai 22. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan tema jeritan dan keteguhan umat Tuhan dalam penderitaan. 亲爱的弟兄与姐妹，我们要一起思想题目：信徒在患难中的呼喊和决心。 Mulai Mazmur 42 terlihat ada kata maskil atau sakal. 从诗篇42篇起有 maskil 或 sakal 这个字， yang artinya membuat atau mengarahkan dengan bijaksana. 意思是有智慧的指导。 Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nyanyian pengajaran. 英语文翻译成教导诗歌。 Saudara, sehingga ketika menyanyikan atau membaca Mazmur ini 当我们唱诵或阅读这些诗篇， harus tercapai tujuan kepada umatnya menjadi bijaksana. 神百姓要达到目的，更有智慧。 Sebab ini semua mengajarkan kebenaran ilahi dalam perjalanan sejarah umat Tuhan. 神百姓的人生旅途中教导神的真理。 Saudara, beberapa Mazmur yang ada dituliskan berasal dari Bani Korah dan keturunannya. 有一些诗篇是可拉与他的后裔写的， Namun dalam situasi yang bagaimana, di mana dan kapan, 但是在什么样的情况、什么时候、在哪里， ini semua bersifat penafsiran. 我们只是大概的了解， Karena kita tidak pernah tahu secara pasti. 我们不是确定的知道。 Kecuali jika ada keterangan redaksi seperti Mazmur 60. 除非有明确的资料，好像诗篇60篇。 Ya, ketika mereka memerangi orang Aram Mesopotamia dan Aram Zoba. 当米索波大米亚和索巴的亚兰征战的时候， Namun yang jelas kita harus melihat isi Mazmur ini 但是更重要的是，我们要了解这篇诗篇的内容， yang menggambarkan situasi yang sedang dialami oleh umat Tuhan. 描述神百姓面对的事情。 Dalam hal ini adalah orang-orang saleh yang menaati dan mengikuti perintah Tuhan. 就是顺从与遵行神命令的真诚人。 Ya, ketika mereka dalam kehidupan setia terus taat dan ikut perintah 当 Tuhan. 他们在人生中一直顺从与遵行神的命令。 Melalui Mazmur ini kita akan belajar situasi sesuai dengan tema yang ada. 接着这篇诗篇，我们按照我给的题目一起学习。 Ya, jeritan dan keteguhan umat Tuhan dalam penderitaan. 信徒在患难中的呼喊和决心。 Saudara, Mazmur ini dimulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-9. 这篇诗篇从第2节到第9节开始， Yaitu menunjukkan sikap percaya kepada karya keselamatan Tuhan kepada umatnya. 是指相信神对他百姓的拯救， Melalui pembebasan dari tanah Mesir untuk menduduki tanah perjanjian. 接着释放他们出埃及，进到应许之地。 Sesuai dengan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka.
根据神对他们祖先的应许。 Saudara, iman yang sejati diajarkan dalam bagian ini, 这个部分教导真正的信心， yaitu mempercayai karya keselamatan umatnya terjadi karena Tuhan. 就是相信神对他百姓的拯救。 Ya. Ayat 2 menyatakan kepercayaan pada sejarah keselamatan. 第二节告诉我们要相信拯救的历史， Ya, sejarah keselamatan yang Tuhan lakukan kepada nenek moyang umat Tuhan. 神对他们祖先的拯救历史。 Ayat ini kita harus percaya. Dari ayat ini kita harus percaya, ingat dan berpegang akan sejarah keselamatan. 从这节经文，我们要相信、记得并持守神的拯救。 Jadi kita harus belajar dari sejarah. 我们要从历史中学习。 Ayat 4 dan ayat 7 menunjukkan hakikat iman. 第4节和第7节告诉我们信心的本质。 Hakikat iman adalah mempercayai Tuhan. 信心的本质是相信神。 Saudara, banyak orang Kristen sekarang tidak memahami hakikat iman. 很多基督徒他们不懂信心的本质是什么， Dianggap aku beriman, aku percaya, tapi bukan percaya kepada Tuhan. 他们以为他们有信心，但是不是向神有信心， Tapi percayanya sama percaya. 他们对自己的信心有信心。 Jadi harusnya percayanya kita adalah kepada Tuhan. 我们要相信神， Ya. Karena itu dikatakan bukan mempercayai pedang dan lengan mereka. 不是相信他们的刀剑和膀臂， Ataupun panahku dan pedangku 还是我的弓和我的刀， yang memberikan kemenangan dan pembebasan. 给我们胜利和释放。 Karena itu melalui ayat 2 sampai 9 ini 接着第2节到第9节， ditegaskan bahwa umat Tuhan harus belajar sejarah keselamatan ilahi. 强调神百姓要学习神拯救的历史， Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 完全相信神， Semua keberhasilan didapatkan karena Tuhan. 一切的成功都是因为神。 Jadi kita dapatkan keberhasilan bukan karena kepandaian kita. 我们成功不是因为我们聪明， Mendapatkan keberhasilan bukan karena usaha kita. 我们成功不是因为我们的方法， Mendapatkan keberhasilan bukan karena kehebatan kita. 我们成功不是因为我们厉害， Ya. Tapi semua karena Tuhan. 都是因为神。 Itulah yang dikatakan di ayat 2 sampai ayat 9. 第2节告诉我们， Ya. Kemudian bagian yang kedua ayat 10 sampai 17. 第2个部分从第10节到第17节， Ini menggambarkan sebaliknya. 与第1个部分相反的情况。 Kalau bagian pertama umat Tuhan kalau bagian pertama menggambarkan kemenangan-kemenangan umat Tuhan. 第1个部分是描述神百姓的胜利， Tapi bagian kedua ini bagaimana umat Tuhan mengalami pembuangan. 第2个部分神百姓尽力被俘虏， Mereka kalah, mereka dicela, disindir dan diserakkan di antara bangsa-bangsa. 他们被打败、被嘲笑，在万民中分散。 Ya. Situasi ini paling mungkin adalah saat umat Tuhan dibuang ke Babel. 这种情形最可能是当他们被俘虏到巴比伦， Kira-kira tahun 587 sampai 586 sebelum Masehi. 大概是在公元前587到586年。 Ya. Dari bagian ini sekali lagi kita diajar untuk belajar dari sejarah. 这个部分再一次教导我们要从历史上学习。 Ya, seperti pernyataan Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. 好像印尼第1个总统苏加诺曾经讲过， Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. 一个伟大的民族是一个懂得历史的民族。 Saudara, lewat Mazmur ini terlihat umat Tuhan yang mengenal sejarah bangsanya. 接着这诗篇，我们看到神百姓认识他民族的历史。 Karena itu sebagai orang Kristen, 身为基督徒， kita harus mengenal sejarah kekristenan, sejarah gereja. 我们也要知道基督教和教会的历史。 Masa kejayaan gereja, 复兴的时候， masa kesuraman gereja, 没落的时候， kita semua harus tahu. 我们应该都要知道。 Sekaligus mempercayai.
并且也要相信， bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia ini 世上所发生的事情， ada di bawah kedaulatan dan kontrol Tuhan. 在神的主权和掌管之下。 Karena itu dalam ayat 10 sampai 17第10节到第17节 diungkapkan semua peristiwa yang memalukan 告诉我们一些被羞辱的事情， terjadi atas sejarah umat Israel. 以色列民所经历的， Itu juga karena Tuhan. 那个也是因为神。 Tidak berarti Mazmur ini menuduh Tuhan. 不意味着世人指责上帝， Tidak berarti Mazmur ini mendakwa Tuhan. 不意味着世人责怪上帝， Bahwa Tuhan yang menyebabkan itu semua. 是上帝是罪魁祸首， Tetapi menyadari 但是醒悟， bahwa semua peristiwa memalukan itu diizinkan Tuhan. 这一切被羞辱的事情是神允许的。 Saudara, Mazmur ini mengajar demikian. 亲爱的弟兄姐妹，世人教导我们这样， Dalam hidup kita ada peristiwa-peristiwa memalukan, bukan? 在我们的人生中，我们也经历被羞辱的事情。 Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. 我们不可以责怪上帝， Itu tapi diizinkan oleh Tuhan. 是神允许的。 Tapi peristiwa itu menjadi pelajaran bagi kita. 这些事情成为我们的教导。 Karena itulah memasuki bagian yang ketiga, ayat 18 sampai 22. 进入第3个部分，第18节到22节， Menjadi lebih jelas lagi 更清楚告诉我们， bagaimana seharusnya sikap umat Tuhan terhadap semua kejadian yang memalukan itu. 神百姓应该以什么样的态度面对这些被羞辱的事情。 Semua kejadian yang memalukan itu harus diterima dengan lapang dada. 一切被羞辱的事情，我们应当宽宏大量的接受， Percaya kepada kedaulatan Tuhan. 完全相信神的主权， Percaya kepada maksud baiknya Tuhan. 完全有神美好的旨意， Sehingga umat Tuhan bisa memiliki keteguhan hati. 使信徒有信志， Untuk percaya dalam pengharapan masa depan. 相信未来的盼望。 Ya. Keteguhan hati yang percaya kepada Tuhan. 对神有信志， Itu berani diuji di hadapan Tuhan. 勇敢在神面前接受审查， Karena Tuhan mengetahui rahasia hati setiap manusia. 因为神知道我们人的心里的一切秘密。 Ayat 22 jelas sekali. 第22节很清楚的告诉我们， Masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. 神岂不鉴察这事吗？因为他晓得人心里的隐秘。 Jadi saudara, kalau kita betul tetap percaya kepada Tuhan, 如果我们真的相信神， Tuhan tahu loh. 神知道， Tuhan tahu betul-betul kita percaya atau tidak. 神确定的知道我们真正相信他还是没有。 Ya, bahwa iman percaya umat Tuhan hanya kepada Tuhan, 对神的信心只是单单相信神， bukan kepada Allah lain. 而不是相信别的偶像。 Kalau khotbah saya minggu kemarin, 3个星期我讲到的时候， ya, jangan menyembah berhala. 不要祭拜别的偶像。 Apapun siapapun yang mengganti Tuhan dengan yang lain, 什么样的 ya, 代替神， ya, itu menjadi berhala. 那个就是偶像。 Saudara ingat, Tuhan tahu loh keadaan iman kita. 你们要记得，神知道我们一切的情况。 Karena itulah ayat 23 sampai 27. 第23节到27节， Ini menjadi akhir dari pemazmur, 这是篇的结束， yaitu jeritan permohonan. 向神呼求， Jeritan permohonan untuk dibebaskan dari seluruh penderitaan. 向神呼求从患难中被释放。 Ya, penderitaan itu sampai menghimpit jiwa raga umat Tuhan. 这个患难呢，已经欺压他们的心灵。 Karena itu dalam ayat 23 sampai 27 diungkapkan beberapa seruan-seruan. 23节到27节有几个呼喊。 Ya. Terjagalah, bangunlah, bersiaplah, bebaskanlah. 求你睡醒，求你兴起来帮助我，释放我。 Ya, tapi seruan itu
didasarkan kepada karena kasih setia Tuhan. 这个呼求呢，是因为神的慈爱。 Saudara, jeritan seruan ini merupakan ungkapan yang mendesak 这个呼求是有紧迫性， namun tidak memaksa. 而不是勉强神。 Saudara, ini suatu yang sulit ya. 这是真的很难， Mendesak tapi tidak memaksa. 很紧迫，但是没有强迫。 Itulah sikap kita harusnya kepada Tuhan. 这是应该我们对神的态度。 Yang terjadi seringkali kalau kita mendesak lalu paksa Tuhan. 时常发生的，如果真的很紧迫，我们常常是强迫神。 Ya, harusnya kita memang mendesak karena berseru kepada Tuhan. 是因为紧迫，所以我们向神呼求， Tapi tidak memaksa Tuhan. 但是没有强迫神。 Nah, ini suatu hal yang harus dialami oleh setiap kita. 我们每个人要经历这样的事情， Mengapa demikian? 为什么呢？ Karena ditutup dengan satu kata yang indah. 用一个美好的词语为结束， Karena kasih setia Tuhan. 因为你的慈爱。 Nah, inilah yang menunjukkan apa? Kedaulatan Tuhan. 这个指上帝的主权， Sehingga pemazmur percaya mutlak kepada Tuhan. 世人完全相信神， Kepada rencana dan waktu Tuhan yang terbaik. 神的安排和旨意是最美好的。 Kalau saya boleh bersaksi sedikit. 我要做一下见证。 Sewaktu Semu mengalami sakit. 当弑母生病的时候， Itu adalah perjalanan yang berat. 对我很困难， Termasuk anak-anak kami. 包括我的孩子们。 Apalagi anak perempuan kami yang kecil. 尤其是我的小女儿， Karena sudah merencanakan pernikahannya. 因为她已经打算要结婚。 Pada waktu dia datang ke rumah. 当她来我家的时候， Ketika Semu dalam keadaan sakit. 当弑母生病的时候， Pernah di kamar waktu itu dia menangis bersama saya. 在房间她与我一同哭。 Pak, bagaimana ini mama? 爸，妈妈到底怎么样？ Saya mengatakan percayalah kepada Tuhan. 我对她讲，你要相信神， Kita berdoa terus kepada Tuhan. 我们一直祷告。 Saya tidak bisa berikan jawaban yang pasti, saudara. 我不能给她确定的答案， Karena saya tidak tahu masa depan. 因为我不知道未来是怎么样。 Dan kami semua mempunyai keterbatasan. 我们都有限。 Akhirnya saya mengajak dia berdoa bersama. 我带她一起祷告， Saya tidak bisa cerita lama, saudara. 我不能讲很久。 Begitu pula mendekati hari perkawinannya. 当靠近她婚礼的时候， Sebelumnya Semu karena sakit penyakitnya terpaksa harus diamputasi kakinya. 弑母因为生病不得不动手术割掉她的腿， Dan didapatkan bahwa di jantungnya ada sumbatan-sumbatan pembuluh darahnya. 也被发现她在她的心脏有一些塞住。 Dokter mengatakan begitu banyak sekali. 医生说有很多塞住， Tidak mungkin dipasang ring. 不可能用支架， Jadi harus bypass. 一定要动手术，大手术。 Dan sebelum bypass, 手术之前， maka kakinya harus diamputasi dulu. 腿一定要先割掉。 Waktu ngambil keputusan itu sangat berat sekali. 但我要决定这件事情是真的很困难。 Sekali lagi kami tidak tahu masa depan kami. 再次，我不知道未来是怎样。 Akhirnya sudah diamputasi. 最后还是被割掉， Tapi tinggal menunggu untuk bypass. 但是要等候大手术，心脏大手术。 Tetapi harus kapan dilaksanakan? 什么时候可以做心脏的大手术呢？
Nah akhirnya saudara kami hanya bisa berdoa. 我们只能祷告，不断的祷告。 Hari semakin mendekati hari pernikahannya. 婚礼的那一天越来越靠近， Akhirnya anak perempuan kami telepon, Pak ini bagaimana? 我的小女儿给我打电话，怎么样？ Di balik telepon itu dia sambil menangis juga. 她一边打电话，她一边哭。 Saya mau jawab apa bingung. 我要怎么样回答她？我自己也是迷糊糊。 Tapi saya hanya bisa mengatakan, Nak percayalah Tuhan akan tolong dan berikan jalan keluar. 我只能跟她讲，你要相信神，神必定给我们出路。 Seperti apa? 好像什么呢？ Percayalah Tuhan akan kasih jalan pertolongan. 你要相信神，神必定给他开路。 Saya tidak bisa menjawab sekomplit, tidak bisa. 我不能很确定的回答他， Akhirnya berpikir secara logika juga. 我用逻辑不断的想， Kalau misalnya papa saja yang datang bagaimana? 如果只是爸爸参加我的婚礼怎样？ Ya nggak apa-apa, masa nggak ada papa dan mama? 我的女儿说也没有关系，有爸爸也好， Kalau nggak ada papa mama lebih ngenes lagi. 没有爸爸妈妈真的很可怜。 Kalau papa saja bagaimana? 如果只有爸爸怎么样？ Tapi kalau saya mau meninggalkan istri saya juga bingung sekali. 但是如果我要把师母离开，我也是很迷糊，很忧虑。 Betul-betul seperti sebuah si malakama. 真的不知道要怎么样。 Ya. Saudara, hanya kami terus berdoa. 我们不断的祷告， Sambil terus berbincang-bincang, berdiskusi saya dengan semu juga. 我跟师母一直讨论。 Ya mungkin satu-satunya adalah coba pergi ke dokter yang akan bypass. 唯一的办法，我们去找开刀的医生， Mungkin ini satu-satunya jalan yang Tuhan maksud. 这是唯一的办法。 Ya. Supaya semu optame dulu di rumah sakit. 让师母先住院， Jadi dititipkan di situ. 放在医院里面， Lalu saya berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan 然 putri 后我 kami. 就去雅加达参加我女儿的婚礼。 Selesai dari situ nanti saya pulang lagi siap-siap untuk bypass. 婚礼结束，我就马上回到泗水准备师母的手术。 Karena ada 2 dokter yang menangani semu. 有2个医生， Yang satu tidak memperbolehkan semu naik pesawat. 一个不让师母坐飞机， Nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? 万一发生什么事怎么样？ Ya ada logisnya. Saudara. 也有他的逻辑。 Tapi ketika menemui dokter yang akan membypass, 当我见第2个医生开刀的医生， kenapa harus menunda? 他说为什么要 Maaf, sorry. Pernikahan anakmu itu seumur hidup hanya 1 kali. 婚礼是人生的终身大事，只有一次， Hadirlah, nggak apa-apa. 你要去参加， Asalkan tetap minum obatnya. 你要仍然吃药， Papa mamanya harus hadir. 爸爸妈妈2个都要参加。 Kan hidup kita ada di tangan Tuhan. 我们的生命在神的手中。 Kalau tinggal di rumah sakit, di sini banyak virus, banyak penyakit, justru nanti berbahaya untuk istri kamu. 如果住院这里有很多病毒，更危险，对你的太太更加危险。 Nggak apa-apa, 没有关系， saya izinkan. 我允许你们去， Hanya kami pulang. 我们就回家。 Keputusan untuk berangkat bersama. 决定一起参加婚礼。 Saya telepon lagi kepada anak kami. 我给我的小女儿打电话， Nggak apa-apa ya mama dalam keadaan begini ya. 妈妈是这样的情形，是应 Ya 该没 pasti 有 nggak 关系 apa-apa, dia tetap bersuka cita. 我的小女儿仍然喜乐。 Ya. Akhirnya ada saudara seiman yang betul-betul mencoba mengusahakan. 有一位信徒真正想办法， Mencari dokter di Jakarta yang bisa tidak perlu bypass tetapi bisa memberikan pasang ring. 在雅加达找医生，不需要开大手术，但是只是装支架。 Ya. Ada dokter yang melihat hasil fotonya, oh bisa 10 ring.
有医生看心脏测试的结果，他说可以装10个支架， Waduh, banyak sekali. 太多了。 Tapi ada satu yang lebih bagus lagi. 有一个更好的医 Oh, 生， bisa 5. 这个只需要装5支支架， Bisa 5. 5支支架而已。 Akhirnya kami tetap berangkat memang. 我们仍然去雅加达。 Tapi tadinya tidak berpikir untuk pasang ring. 我们刚开始没有想到要装支架， Akhirnya boleh dikatakan hanya dalam waktu tinggal 1 hari, hari Minggu itu. 只剩下最后一天，星期天。 Karena waktu itu kami sudah pesan tiket pesawat hari Selasa untuk berangkat ke Jakarta. 我们已经订机票，星期2要去雅加达。 Tapi hari Minggu itu ada berita dari saudara seiman, hari Senin sudah harus berangkat ke Jakarta dan langsung Selasa hari Senin itu masuk rumah sakit dan Selasanya pasang ring. 星期天有一个信徒告诉我，你要星期一马上去，马上住院，马上动手术， 要装支架。 Langsung hari Minggu malam itu sudah batalin pesawat yang Selasa, pindah lagi ke hari Senin. 星期天晚上我把星期2的机票取消，换星期1的机票。 Dan akhirnya kami berangkat hari Senin. 星期一我们真的去雅加达， Hanya langsung ke rumah sakit tersebut. 直接到医院。 Sudah dipesanin semua kamar semua persyaratannya. 有信徒帮助我们 安排一些资料。 Akhirnya hari Selasa pasang ring. 星期2装支架， Sebelumnya hari Senin sore itu dokter kan kemungkinan bisa 4. 星期一下午那个医生跟我讲，可能只是装4架而已。 Wah, enak juga kalau cuma 4 ya. 如果只是4支架是比较好，更好。 Akhirnya hari Selasa masuk ke kamar operasi untuk pasang ring. 星期2在手术房的时候， Tapi akhirnya dokter katakan harus tetap 5. 医生仍然说要装5支支架。 Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. 感谢主，一切都很顺利。 Hari Kamis keluar dari opname. 星期4可以出院， Akhirnya hari Jumat malam untuk acara tincing. 星期5晚上有定情的节目， Dan hari Sabtunya pemberkatan nikah anak kami. 星期6是婚礼祝福。 Kejadiannya begitu cepat sekali. 一切发生的事情是很快， Dan pertolongan Tuhan itu nyata. 神的帮助是真的实现。 Memang kita diberikan akal budi, 神给我们脑， ya. Tapi akal budi itu bukan menjadi sandaran kita. 但是我们的聪明不是我们不是靠我们自己的聪明， Tapi akal budi itu dituntun oleh Tuhan. 神带领我们的聪明。 Ya. Jadi ada akal budi yang dituntun oleh Tuhan. 有一些聪明是神带领的， Jadi yang terpenting adalah iman kepada Tuhannya. 最重要是我们的信心。 Iman kepada Tuhan itulah yang nanti akan menuntun satu demi satu. 对神的信心是带领我们一步走一步， Itu bukan karena kepandaian manusia, 不是因为人类的聪明， tapi karena kasih setia Tuhan. 但是因为神的信实慈爱。 Jadi sekali lagi saudara, karena kasih setia 再 Tuhan. 一次是因为神的慈爱。 Dari Mazmur ini kita harus memahami karya keselamatan Tuhan. 从这诗篇，我们要了解神拯救的历史， Belajar dan mengetahui sejarah kehidupan umat Tuhan. 学习并懂得信徒的历史， Termasuk gereja dan kekristenan. 包括基督教和教会。 Sekalipun harus mengalami kesulitan, 虽然要面对困难、 penderitaan, 苦难， tidaklah menyalahkan Tuhan. 没有责怪上帝。 Ingat khotbah saya mengenai Allah baik. 记得我曾经讲过，神是最美好的、美善。 Ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan. 有一位神的仆人做见证， Walaupun mengalami kejadian yang sangat tragis, 虽然他经过很凄惨的事情，经历凄惨的事情， anaknya bunuh diri. 他的孩子自杀， Pasti pergumulannya dahsyat sekali. 他面对很挣扎， Dia tetap katakan Allah baik, 他仍然说神是美善的， sangat baik. 很美善。
Saudara, saya tidak bayangkan pergumulan hamba Tuhan itu seperti apa. 我不能想象他所面对的挣扎是怎么样。 Kalau dia kuat, pasti karena Tuhan, 如果他有力量，都是因为神， bukan karena dirinya. 不是因为他自己。 Karena itu saudara, percaya ada maksud Tuhan yang baik. 相信有神美好的旨意， Sehingga iman kita kepada Tuhan itu menjadi teguh. 我们对神有坚定的信心， Dan kita berani diselidiki oleh Tuhan. 我们勇敢接受神的省察， Kita boleh menjerit, 我们可以向神呼求， kita boleh berseru kepada Tuhan. 可以向神呼喊， Tetapi kita tetap menyerahkan pada waktu dan kedaulatan Tuhan. 仍然把实际和主权交给神。 Karena waktu Tuhan yang terbaik. 神的实际是最美好的， Kedaulatan Tuhan tidak bisa dikomplain oleh siapapun. 神的主权没有一个能抵得过。 Itulah sikap umat Tuhan yang benar. 这是应该我们信徒拥有的态度。 Melalui Mazmur ini kita belajar bersama-sama. 接着这篇诗篇，我们一起学习。 Saya juga akan terus belajar bersama saudara sekalian. 我与你们要不断的学习。 Mari kita 我 berdoa. 们低头祷告， Berkati kebenaran firman-Mu ya Bapa bagi kami semua. Jeritan dan keteguhan iman umat Tuhan dalam penderitaan diungkapkan dalam Mazmur ini. Bapa, kami percaya semua peristiwa dalam hidup kami semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Namun kalau kami berhasil bukan karena kepandaian kami, kegagahan kami hanya bisa memuliakan Tuhan karena semua dari Tuhan. Kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang memalukan, yang membuat kami menderita, semua pun atas izin Tuhan. Namun bukan mempersalahkan Tuhan. Itulah sikap seorang umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena itulah kami boleh berseru, kami boleh menjerit, kami boleh memohon, kami boleh meminta pertolongan Tuhan. Itu tidak salah. Kami boleh seolah-olah mendesak kepada Tuhan. Tetapi hati kami tidak mau memaksa Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itulah yang utama bagi kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah firman yang telah kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Dengar doa kami Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan juga perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya ada keselamatan dari Tuhan yang akan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa teduh ibadah